Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita masih diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan, tenaga, kesempatan masa, diberi nikmat dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Moga-moga kita sentiasa mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung di muka surat 593 di bawah tajuk makanan dan minuman. Makanan yang halal dan yang haram dari segi pandangan Islam, dari segi peraturan syariat Islam. Ini sesuai benarlah kita bicara bab makanan ni, kerana Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang paling detail, paling lengkap di dalam menjelaskan pemakanan halal dan haram, pemakanan yang baik dan yang kurang baik. Tidak ada mana-mana agama lain yang boleh mengatasi panduan Islam. Kita tidak heranlah, moga kita dah meyakini, kita sudah beriman, hanya Islam agama yang benar. Islam agama daripada Allah yang maha sempurna. Tentulah syariat Allah syariat yang sempurna berbanding dengan agama-agama yang dicipta oleh manusia. Dicipta oleh manusia yang lemah seperti kita. Walaupun dia cerdik, dia hebat, tapi dia tetap lemah. Dia tetap ada banyak kekurangan. Banyak agama-agama merupakan ideologi, izm ciptaan manusia. Maka dia tidak lengkap. Jadi bila kita bincang bab pemakanan malam ni, sesuai sangat kita tengok bagaimana keindahan Islam dalam meletakkan prinsip dan dasar lagu mana makanan itu jadi halal, lagu mana yang jadi haram. Kenapa halal, kenapa haram? Secara asasnya dalam Islam ni, kita orang beriman mudah sikit. Kita ambil dah suatu akidah, suatu ketetapan. Setiap perkara yang Allah Ta'ala benarkan, izinkan ataupun suruh, tentu ada kebaikan. Ada kebaikan, ada maslahah. Sebab Islam ni agama di atas dasar semua peraturannya ialah dia panggil menolak keburukan dan membawa kebaikan. Dia dua yang Islam ni. Dia panggil daf'ul mafsadah wa jalbul maslahah. Islam ni dua ya. Dia tarik kebaikan kita, dia tolak keburukan daripada kita. Itulah Islam. Kalau apa-apa makanan yang Islam itu haramkan, tentu ada bahaya, ada mafsadah. Mafsadah ni bahaya. Tentu ada mudarat. Kalau kita huruf ada konteks lah ni mudah faham. Dalam situasi yang duduk gagal virus corona ni, kenapa ya jadi merebak bahaya tu? Sebab dia makan tu pakai ikut nak makan lah. Semua jenis binatang dia berasa lalu makan, dia makan belakang. Makan belakang. Jadi kalau kita tengok Islam, kenapa hak ni halal, hak ni haram? Tentulah Islam meraihkan segala-galanya dari segi kesihatan,
Dari segi kesejahteraan, dari segi lestari, dari segi alam sekitar, dari segi kehidupan hayawan itu sendiri sesama mereka. Semua Islam ni ra'i belaka. Baik. Kita tengok asasnya. Kaedah syarak dalam menentukan makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan adalah bertitik tolak daripada firman Allah Azza wa Jalla. Ni ayat asas, ayat dasar. Surah Al-An'am ayat 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Ini ayat asas. Katakanlah wahai Muhammad, royak kepada umat kamu tu. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Tak banyak ni hak haram ni. Melainkan hak haramnya ialah kalau ianya bangkai, maitah. Bangkai ni benda binatang mapuh lah. Mati tanpa disembelih atau disembelih bukan dengan syariat Islam, cara Islam. Jadi kalau bangkai tak boleh makan. Walaupun baru mampu ya. Baru mampu. Sembelih pula lepas mampu dah. Ada tak? Saya dia kata lembu tepuh lari. Nampak sikit lah luka. Tapi kek mampu dah. Sembelih cepat-cepat. Tak boleh. Bila dah bangkai tetap haram. Orang buat kajian dari segi saintifik lah. Ni orang kaji berlaku. Ni semakin hebat pendedahan Islam bila berlaku wabak besar di negara China, di negeri Wuhan, menyebabkan berbilion-bilion kerajaan China rugi dengan sebab wabak ni. Penyakit kecil je, virus tak nampak, besar kumen, kecil pada kumen, kecil je. Ada, tapi dia boleh memati, membunuh. Orang kaji bakpo temu-temu komen ni atau virus ni duk ala kelawar ataupun ular. Ada. Sebagai besar kata kelawar. Jadi orang pun kaji istilah haram makan kau ni. Rupa-rupanya ni sebabnya. Istilah pun haram makan kau ni. Rupanya ni sebabnya. Mungkin manusia tak dapat kenal pasti di peringkat awal. Tapi hakikatnya ada. Pertama bangkai, maitah, bangkai tak boleh makan. Walaupun dia ayah kita pegang, ayah baik, tapi mampu tak boleh makan. Tak boleh makan. Dia kena sembelih. Kenapa? Sembelih ni untuk mengeluarkan darah-darah. Dalam darah ni banyak virus, banyak kita kata bakteria, penyakit-penyakit. Bila sembelih keluar darah tu, kalaulah dia ada penyakit ke apa, keluar bersama darah. Kalau bangkai, dia mati tak disembelih. Daging tu tak sesuai untuk kita makan. Kalau makan juga boleh mendatangkan mudarat. Apa? Penyakit-penyakit. Ini Islam. Dia jaga dari segi kesihatan. Agak awal-awal lagi. Nak makan kena sembelih. Ada tak kena sembelih kita bicara baru ni. Nah, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan kepada kita ni dua bangkai dan dua jenis darah. Bangkainya ke apa dia? As-samaku wal jarad. Jenis ikan. Ikan kalau kita mau mati dah pun tak apa. Sebab ikan ni dia tidak terlalu bahaya dari sini kesal darah tu. Bila kita siar buah perut buah darah lah, dalam daging tu tidak banyak yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Kita gak belalai tak ada darah banyak. Tidak kata ambil belalai buah pala kat darah ada secupuk. Nak belalai sakitnya. Tak ada. Jadi boleh. Dan ada dua jenis darah. Darah yang sudah proses, dia menjadi bahan lain, benda lain.
Al-kabidu wattihal. Kabid maknanya hati hak dia besar gitu, bukan jatuh tu. Tu. Dan limpo biasanya daripada bahan-bahan darah yang bertukar menjadi ketulan yang lebih pejal, lebih kerah. Jadi itu dihalalkan. Jadi di sini pertama perkara yang diletakkan nombor satu tak boleh makan ialah bangkai. Kenapa tak nombor satu? Kerana hak ni lah hak paling banyak manusia kadang-kadang tidak ambil perhatian. Kerana dalam Islam takrif bangkai ni ialah bukan hanya yang tak disembelih bangkai, tapi yang disembelih bukan cara Islam juga bangkai. Kita bimbang juga daging-daging import. Kalaulah orang lain je sembelih, bismillah pun tidak dah. Mana orang tidak Islam lah. Walaupun dia sembelih cara lagu mana pun tetap jadi bangkai. Itu dia letak nombor satu, tak depan kerana untuk dia panggil meminta kita berhati-hati, ambil perhatian. Banyak berlaku dah daging-daging luar masuk. Bila mana pihak jabatan agama pergi siasat nak semok halal ke tak halal, dia sembelih molek. Dia tu balik sembelih cara dia. Dia masuk mesin packaging comel ke? Siapa pak kita tak ada beza dah. Mana halal mana haram. Jadi yang kebanyakannya manusia tak teliti termakan bangkai kerana sikap tidak cermat. Dah makin berlaku. Makin berlaku. Jadi pertama perkara yang diambil perhatian di dalam agama Islam dan agama-agama samawi sejak zaman Nabi-Nabi dulu lagi lah sama. Bangkai tak boleh makan. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi-Nabi dulu bangkai ni sama, tak boleh makan. Nak makan kena sembelih dengan cara Islam. Tu. Ada orang sembelih cara cocok, mapuh juga. Nak cocok, mapuh juga. Jadi bukan cara Islam. Dia pola-pola dapat ketulan daging comel. Dia pula master butcher pula untuk sembelih ni dia boleh buat molek-molek. Keadaan-keadaannya akhirnya kita nampak macam halal ya. Tidak halal. Walaupun dia daging lembu. Walaupun daging tak ni daging kambing, tapi sembelih bukan cara Islam. Sebab tu Tuhan tak mula-mula kerana minta kita berhati-hati, ambil perhatian, jangan makan bangkai. Sembelih molek. Yang kedua benda yang haram ialah daman masfuha. Daman masfuha, darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Tadi darah ya bila kita sembelih tumbi darah tu darah yang haram kita makan, tak boleh. Bukan setakat haram makan, haram buat produk-produk kosmetik dan sebagainya tak boleh. Dia bahan najis, bahan darah yang mengalir tu. Dan dalam darah tu lah ada pelbagai jenis virus, bakteria, benda-benda yang kotor. Yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi darah ni ada orang buat bahan kosmetik. Buat gincu, buat macam-macam. Darah uri orang beranak tu. Darah-darah macam-macam dia ambil. Darah anjing dan sebagainya. Jadi semua jenis darah tu haram. Kenapa dia kata darah? Ia mengalir untuk mengelakkan ada dua jenis darah yang dibenarkan. Darah tokoh tu. Asalnya darah jadi hati. Al-kabidu. Wattihal dan limpo. Limpo tu yang merah-merah tapi sudah menjadi macam ketulan daging. Jadi ia benar-benar haram ialah darah yang mengalir. Tado, sembelih tado. Ambil darah tu untuk buat bahan-bahan lain, tak boleh. Darah tak mengalir, tak apa makan. Apa dia? Darah dalam daging. Bila kita lapar daging lembu dah, lapar. Kita pun potong-potong panggil sia daging nak gula ni. Kita basuh. Basuh dah sekali round. Basuh dah. Lepas tu boleh lah kau. Tak apa dah. Boleh jadi kalau kita letak lama ada nampak kesal darah. Tak? Kalau kita sejak lama ada kesal darah. Tapi itu bukan darah yang mengalir. Dalam arti kata darah yang ada kesal-kesal tertinggal dalam daging. Dalam daging ni dia tisu-tisu macam tisu badan kita lah. Dia ada pembuluh darah, saluran darah tu kecil je. Kecil je.
Tak nampak tapi dia boleh mengalir ni. Ada darah tak cerita kata orang tu bi. Ada darah. Jadi dalam ada darah-darah yang melekat di bahagian-bahagian dalam daging-daging. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Bukan suruh makan tapi dimaafkan kerana Islam ada satu kaedah lagi. Bila terlalu sukar, payah nak cuci habis licin, jadi akan dimudahkan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kaedah Islam ni kalau terlalu payah dia akan ada kaedah untuk dipermudahkan. Atau siapa tahap kita kena cuci-cuci basuh-basuh sejak tubik air merah dah. Basuh pula sejak tubik air merah, basuh pula akhirnya daging tawar hebat. Tak jadi manis daging. Jadi tak comel juga. Jadi Islam menjaga dari segi pelbagai. Siapa tu pun dia raya. Bukan siapa tak boleh makan darah tu. Tak ada langsung nah. Ada boleh. Makan sekali dengan daging tu. Tak boleh lah lain-lain tu. Itu maksud yang kedua, darah yang mengalir, darah yang mengalir. Ni kalau kita tidak ambil perhatian pun berlaku jugalah. Maknanya orang yang menggunakan bahan-bahan darah untuk membuat beberapa produk lah, produk kesihatan, dia kata produk-produk kosmetik, bahan-bahan murah, bahan buang yang orang tahu. Tapi dari segi Islamnya tak boleh, haram. Dia dikira najis. Najis. Yang ketiga yang diharamkan ialah lahma khinzir atau daging babi. Diharamkan. Diharamkan, tak boleh. Daging babi ni dan semualah daging ni mewakili juzuk yang terbesar dalam seekor babi itu. Bukan kata daging babi kalau tulang tak apa, tak tulang pun tak boleh. Belulang pun tak boleh berlaku lah. Ni bahasa Quran dia panggil min zikril juz'i wa iradatil kulli. Sebut satu juzuk, naknya ialah ke semua tu. Tu kaedah bahasa Al-Quran. Jangan jadi orang kata tu sebut daging, yang lain tak apa, lemuk tak apa, tulang tak ada. Maksud daging babi ialah keseluruhan babi itu sendiri. Jadi kita kena buat kajian lah. Apa ni? Bangkai ada sebab dia, darah ada sebab dia. Daging babi, kalau orang tak rayak bakal serupa daging lembu, daging kambing. Tak, lebih kurang serupa je. Tapi kenapa Islam mengharamkan daging babi? Kerana ada sebab yang sangat munasabah. Sebab yang sangat besar. Itu kajian mana-mana para saintis, doktor-doktor perubatan yang hebat-hebat ni telah mengakui dalam babi ni ada sejenis cacing yang macam mana sekalipun dia tak sangat sukar untuk dimatikan. Cacing ataupun satu jenis, bahasa dia agak macam virus orang benda kecil, cacing. Kalau kita ambil daging tu dia ada bahagian lubang halus-halus, lubang putih. Cacing ni kecil pada rawit lagi, kecil je. Dalam daging dia ada. Cik mana halus perambut. Bila dia duduk di daging, hebat dia tak ni, tembus lagi dia jalan, seperti jalan lain, sum dia daging gitu. Tu. Cacing ni panas taruh mana sampai 100, 150 darjah Celsius dia tak mati. Gola, cacing tu tak mati. Dia hidup lagi. Dia beku. Kemudian bila masuk dalam tubuh, dia berlaku tindak balas dengan bahan-bahan tubuh ni, dengan darah dengan apa, hidup balik. Hidup balik menyebabkan dia memberi kesan kesihatan, terutamanya bahagian kepala. Boleh jadi kita tak tahulah. Orang yang proses gas ni, kepala tu dia tak makan mana dia tahu. Sebab dalam kepala tu paling banyak ni cacing ini. Jadi itulah sebabnya Islam mengharamkan makan babi ni. Lepas tu ada orang tanya, lepas tu Tuhan buat apa babi? Buat tu dia haram ni, makhluk Tuhan juga ni, ada hikmah ni. Dia babinya cepat biok lah, perah mudah. Tuhan buat apa? Bukan untuk kita makan, tapi mungkin ada makan dia untuk benda lain. Terima makan ke tak babi terima? Orang makan. Kalau ada babi banyak, ada terima tak sikit. Adalah pemakanan kepada benda lain. Bukan untuk manusia makan, bukan manusia bela. Dan babi ini benda yang ujian besar kepada manusia kerana bahan dia mudah. Di samping zat daging babi itu sendiri yang ada kekotoran, ada mendatangkan mudarat yang besar. Dia juga tabiat binatang itu sendiri.
Tak, tabiat tu. Siapa rajin tengok orang mega babi? Kalau dia rajin tengok kandang babi ke apa, tabiat dia ni binatang yang paling tidak cemburu ialah babi. Nah, dia makan ni mewarisi tabiat. Makan benda halal akan melahirkan tindakan yang baik. Makan benda haram melahirkan tindakan yang jahat. Itu tak nak lagi dah. Makanan daripada sumber-sumber yang kita kata macam babi tadi akan melahirkan perangai juga. Nah, yurisut tabi'ah. Dalam bahasa nabinya, bahasa sunnahnya dia kata ar-radha'ah turisut tabi'ah, penyusuan. Penyusuan itu mewarisi tabiat. Tabiat mana kalau menyusu dengan orang yang cerdik, dia akan anak jadi cerdik. Nah, menyusu dengan orang yang bersih akhlaknya, anak jadi baik. Begitu, ini daripada kesan makan, penyusuan daripada kecil lagi. Jadi orang yang biasa makan macam seumpama ini menyebabkan perangai dia akan nurut sikit-sikit. Nurut. Kalau biasa tengok kat dia tak ada cemburu. Ni bini dia, mari jatuh lain. Dia kata, ya cuy, tu bini aku. Lah anak kan. Gitu. Dia pun tengok, mari jatuh lain. Dia tahu pula, ambil dia tu. Aku sudah dah. Lagu tu dia tak ada cemburu gapo. Kalau ya bapak, mari bapak lain. Berambak. Dah berambah, lembu kubah berambah. Dia tak boleh, dia kata bini dia, walaupun kita kata ramah kan ni, ramah dah bini aku berlaku. Kambing ni dia boleh nikah dengan seekor jantan dengan 20 ekor induk betina ni. Ada dah. Ada kata bini aku berlaku, mari hak lain. Balah. Dia tak ada dia bukan, dia ada cemburu. Mana dia tak boleh main gila-gila gitu. Babi ni tak gitu. Dia sifat tak ada cemburu rasa. Tawakal orang pun lah dia kata berat. Gitu. Lepas tu mak cara dia makan, ada makanan lain, najis dia pun dia makan, air kencing dia pun dia minum. Jadi dalam kita duk makan skala tu tak ada. Ayah kita kata dia tidak makan kosong-kosong. Kadang-kadang lapar-lapar sangat temu dia makan juga, tapi tidak menjadi makanan asasi dia, tidak menjadi tabiat dia. Tak apa. Ayah dulu pernah ada sahabat Nabi pergi kampung. Tuan rumah sebelah ayah kampung. Jadi Nabi pergi, ada sahabat Nabi pergi. Mungkin baca dah kita sama pun ada cerita sikit-sikit dulu. Jadi orang pergi dia, Nabi makan. Ada seorang sahabat tak makan. Jadi orang tanya dia, apa mu tak makan? Dia kata, aku pernah tengok ayah kampung aku peroknya makan tahi sikit-sikit, dia kata. Dia tak ada dia nak makan. Dia kata dia bicara tu jarang-jarang kimu tak boleh makan molek tu, dia bukan makanan dia. Tu lain. Jadi Nabi makan, para sahabat makan. Jadi biasa makanan yang dihalalkan oleh Islam ni, ayam, itik, lembu, kumpulan ni, dia tabiat dia molek. Tabiat dia lebih baik. Islam tengok banyak perkara. Dari segi zat daging tu sendiri, dari segi tabiat cara hidup binatang tu sendiri. Sebab tu dia haramkan. Bapa tu buat juga, ada tujuan untuk boleh jadi makanan kepada binatang lain dalam hutan tu. Ada sebab dia juga. Jadi jangan kita mudah-mudah untuk menyatakan daging babi ni boleh lah. Moga kita tak panggil babi dah, kita panggil khinzir. Berasa apa boleh? Tak boleh. Tetap tak boleh tukar nama gapo sekali pun. Jadi semua bahan-bahan dia termasuk dari lemak. Lemak-lemak ni, gelatin ni banyak daripada bahan babi kerana dia terlalu murah. Begitu juga tulang dia. Ya kadang-kadang dibuat ambil tulang ni proses untuk buat pulu air ni, untuk air napi air ni. Kalau buat daripada tulang bahaya juga, terutamanya daripada negara bukan Islam. Dia gaul belaka tulang lembu, tulang babi, tulang gatu, tulang ni. Jadi tak boleh juga. Jadi kena tengok belaka. Bahan-bahan babi bahan paling murah. Dia sangat bahaya. Kalau tengok negara-negara perang besar-besar pun dia kena penyakit sudah. Dulu H1N1 dulu dah semua babi. Lalu H5.
Nah, kena semua burut, unggah dan sebagainya. Berjuta, beratus ribu sekali. Kali kena dilupuskan. Itu kok babi-babi yang pernah dilupuskan sampai berjuta ekor babi. Dia kena sudah. Tu kena sama dia. Dia kena berat siapa kena kat orang lain. Ada ni orang ada buat cerita lah. Kalau virus corona ni bahaya tak bahaya dia boleh merebak melalui kesal air liur, kesal cecair daripada tubuh orang yang pembawa tu. Kalau tak dia ada ni duk geger dah. Pegawai kesihatan nafi dah. Hak sakit seorang pernah mai ke Kelantan tu dia nafi dah. Jadi orang ni tak pernah mai ke Kelantan. Mana di Kelantan tak ada lagi lah setakat ni. Dan ni ada 3 orang kan yang telah positif virus corona berada di Malaysia ni. Jadi hak gagal-gagal orang ni pernah mai ke Kelantan. Jadi disemok-semok tak pernah mari, alhamdulillah. Bimbang bahayanya nyakit gua ni seorang bersih 15 orang mati. Ya tu baik main. Habis sekeliling dia tu kena orang mati, tak ada lama. Bahaya tu. Jadi inilah kerana tidak menjaga dari segi etika pemakanan. Bukan kata hamba lalu belakang. Tolak pala kereta api, tolak padang haji hamba makan belakang. Ada dia berkata nak letuk Bali. Bukan orang kita, orang lain hok mari. Ya kan? Dulu kita nak buat satu kawasan situ. Zaman Tok Guru lagi nak buat kawasan hidup macam bewok dan sebagainya ni. Kawasan kita allocate satu kawasan supaya hidup ni ada situ. Bewok gaya, bewok usah. Nah, lo ni tak ada mana bewok kau tu. Kado. Dia mau kata gimana? Nyambil kau demo tu nya sebelah makan berkali. Tak ada mana tu. No. Setengahnya pelik juga manusia ni. Yang lalu berlaku. Kucing lah, anjing lah, bewok lah, babi lah, ular lah, kelawar lah. Islam ada etikanya. Kenapa dihalal, kenapa diharam. Jadi tidak ada agama yang boleh menandingi dari segi peraturan Islam, konsep makan minum ni. Bukan setakat halal. Kita akan pergi sikit lagi Islam nak halalan thayyibah. Halal serta baik. Itu Islam. Dalam Quran 4 kali Tuhan ulangkan halalan thayyibah ni. Dia pemakannya halalan thayyibah ni bukan hanya untuk orang Islam, untuk seluruh manusia. Islam mempelopori bagaimana satu kaedah GMP ni, amalan penghilangan baik, good manufacturing practice ni. Jadi Islam lah yang mempeloporinya. Pelopor kepada GMP ialah Islam hingga melahirkan makanan tadi halalan thayyibah. Nah, ayat 98 akan kita jumpa surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, seluruh manusia, dan muslim ke muslim lebih-lebih lagi lah, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi, makan. Saya benarkan. Nah, tapi saya suruh pilih halalan thayyibah. Ya halal lagi baik. Dia halal ni banyak. Nah, makan yang halal banyak, minum yang halal banyak. Atau halal tak banyak, tapi sifat manusia ni dia pergi cari atau halal tu. Halal ni banyak tu. Jus minuman, beribu jenis minuman, makan yang buah-buah, ia halal. Pergi cari hak tidak halal, aruk dan sebagainya. Tak minat yang halal ni. Spesies kambing ni tak tahu jenis berapa spesies kambing. Halal belakang. Kambing, biri-biri dan sebagainya. Spesies lembu, kerbau, unta, halal. Ayam, pelbagai jenis ayam. Ayam hutan pun halal tu. Nah, halal pun jangan ambil orang lah. Nah, mana halal makan sebelah. Banyak orang halal ni. Apa yang dia cari orang haram? Haram ni kerana sifat manusia jenis nak tunjuk berani. Oh, kawan makan dah kelawar, tak ada apa-apa. Iyalah, tak kena kan. Dia kena lah ni tahu. Nah, sampai kau 3 hari lepas duduk sebar hari Jumaat pun ni kan. Orang Islam duduk semaya di Wuhan pun ada orang Islam. Nah, dia setakat ni tak ada seorang pun dilaporkan orang Islam Wuhan, orang Islam yang kena penyakit ni. Antara sebabnya mereka selalu mengambil air semaya, berwuduk sebagai benteng diri. Itu hikmat berwuduk pula, mengelakkan daripada bakteria ni cepat merebak, sentiasa bersih diri. Jadi yang kena yang bukan Islam. Bila orang Islam semaya Jumaat, buat dia pakak pergi lah. Jangan dia berdoa dah ni, buat Islam duk berdoa supaya tolak bala-bala. Jadi buat juga ikut-ikut semaya alik belakang tu. Hak ni ke belakang, hak ni ke belakang, hak ni. Nak ayatnya paniknya dia, panik.
Orang kena penyakit corona ni dia akan berteriuk dalam hospital tu, gagal nak mati no. Kalau bahasa kita nak mati no, takutnya. Sehingga doktor pun takut nak pergi. Kalau bisa lah dia bersih, doktor pula kena. Nah, ikut mula biar mati kita lah. Kena buat hospital khusus buat dia. Dia pun bersungguh buat hospital khusus 10 hari siap. Dah. Saya nak sebutnya Islam tak ni menyebut ada 3 asas, 3 benda sini. Bangkai, tu. Kemudian darah yang mengalir, yang ketiga daging babi. Ni kaji molek. Tanyalah siapa-siapa. Saya pernah tanya di satu forum. Forum ini dihadiri oleh Dr. Azhar Mulkan, seorang doktor perubatan yang seolah di internet banyak. Saya tanya dia di satu seminar. Saya kata kita dapati ramai juga dia kata orang-orang yang makan khinzir, makan babi ni umur panjang-panjang tu. Umur panjang-panjang. Nampak segar-bugar tu. Kata kali yang makan kena nyakit. Dia kata kita nampak yang segar-bugar gitu. Dia lepas makan dia kena makan ubat lain lagi. Dia makan suplemen lain lagi. Nak imbangi balik tu. Dia kena ambil banyak benda lagi. Kita tak tahu ya. Nampak segar. Dia sudah ada virus, ada benda-benda yang boleh mudarat, tapi dia kena campur dengan kena makan ubat gatu, ubat gani antibiotik dan sebagainya. Akhirnya dia boleh bertahan. Dari segi hakikatnya tidak comel lah, tidak molek. Tanyalah mana-mana pakar pemakanan, adakah daging babi ni baik untuk orang? Semua jawab tak molek. Secara ikhlas, secara kajian yang benar, tanpa disembunyikan, dia akan jawab begitu. Sebab itu Islam dia mention sini, dia sebut secara jelas ialah daging babi. 3 ni sebagai asas. 3 perkara ni fa inna rijsun, sesungguhnya dia adalah benda yang najis atau fasik. Au fisqan, ataupun fasik. Uhilla li ghairillahi bi. Binatang itu binatang disembelih atas nama selain daripada Allah. Kalau tadi najis. Ada selagi sembelih pun nampak macam sebut Islam, tapi bukan kerana Allah. Dia juga fisqun, tak boleh makan juga. Hak ni hak keliru di kalangan orang Islam. Dia sembelih cara Islam dia pun orang Islam. Tapi dia bagi 2. Ada niat tu cabai. Dia kata wahai jemalah sekian-sekian, aku sembelihlah ayam putih ni, darah kamu, daging aku. Dia bagi 2. Tu pasti tak boleh. Bagi 2. Jadi hak tu pun tak boleh makan juga. Tak boleh. Faman yadhurra, sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, ghaira baghin, sedang ia tidak mengingininya, bukan kata no teliu dak, kerana terpaksa, wala adin, dan tidak melampaui batas, dia pemakanlah. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini ulama kaji timbullah sini satu kaedah. Kaedah menjaga nyawa. Nyawa kan dia mahal. Bila terdesak nak jaga nyawa ni, maka boleh makan. Ikutlah apa saja sekali. Tak. Hak ada depan lah. Misalnya contoh yang dibuat lagi tak fiqh. Seorang tu musafir siapa tengah padai ke pun 2-3 orang. Ambil bekalan. Makannya tak ada. Tak ada kau satu. Temu-temu ada kami mampu. Kami mampu. Hak tu yang adanya. Kami mampu. Agama mana boleh makan. Dah ambil kat lapo-lapo, ambil daging dia, bakar-bakar makan. Dengan 2 syarat. Ghaira baghin wala adin. Hati dia memang tidak nak, tapi nak jaga nyawa. Kalau tak makan, adat kata mati. Nah, mula orang dah. Nak reboh dah. Tak ada orang lain. Tak ada dah pada pasir kan ni. Nak telefon orang atas pun telefon pun tak ada. Nak lain pun tak ada. Nak tengok pada pasir gurung sarung beribu batu daripada orang lain. Sesak situ. Jadi ketika itu dia boleh makan. Gapo dia? Daging bangkai tak adalah. Dengan syarat bukan dengan keinginan, kerana nak jaga nyawa yang lebih mahal. Nah, ketika itu. Dan jangan pula ada melampaui batas. Jangan pula dia ambil dia bakar-bakar. Sedap juga. Ambil separuh lagi. Nah. Hari separuh lagi. Sekadar jaga nyawa cukup lah. Sekadar tu.
Itu yang bagi dia. Ini kaedah dia. Dia panggil ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat menghalalkan benda yang haram. Daripada ayat ni tubih kaedah tu nya. Ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Darurat tu membawa kepada halal benda haram. Darurat. Darurat. Nah. Tapi bukan sekat tu. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat pula kena qadar dengan qadar dia. Mata kau sedar ke air wari. Kita berhabislah buat kita ni buat 3 ekor, buat 3 orang. Tak saya kau habis 3 orang ni biasa. Ya dia tu. Mata kau sedar tak ingat ada bangkai. Itu tak boleh. Sikit ya sekadar dapat tenaga, nampak rasa lega sikit, boleh tinggal. Gitu. Bukan sekat kambing, temu babi pun boleh. Anjing pun boleh ketika itu. Tapi qadar tu jelah. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Bak nyawa ni dia tak ada tukaran. Tak pada adatnya bila kita terlalu letih, terlapar menyebabkan nyawa lah, matilah. Jadi dibenarkan ketika itu. Ini ayat dasar. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau kita terpaksa maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-An'am ayat 145. Dan ayat dasar juga wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi dihantar, diutuskan dengan tugasnya sekian-sekian. Antara tugas Nabi ialah menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik. Yang baik-baik, thayyibat ni, thayyib ni halal. Nah, ambil lah. Thayyib mana baik. Dan Nabi mari mengharamkan benda yang buruk. Sejak dulu-dululah tugas Nabi ni. Benda baik silakan, benda buruk tak boleh. Itu asas kita. Molek ke Islam ni comel. Inilah timbul duanya. Benda baik dihalalkan kerana jalbul mafsadah, nak beri kebaikan. Benda haram, benda keji diharamkan tak boleh kerana daf'ul madarrah, nak tolak keburukan jangan menimpa kita. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Jawablah kepada mereka, katakanlah dihalalkan bagi kamu makan yang baik-baik. Yang baik-baik. Bukan setakat kita nabi-nabi sendiri, semua nabi pun itulah arahan Allah Taala sama. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, semua rasul-rasul support boleh makan minat thayyibat, benar-benar baik. Wa'malu shalihan, kena buat amalan yang soleh. Soleh juga mana baik. Tak, kalau orang soleh, orang berjuru, orang baik. Maksud yang baik-baik ialah apa yang diterima dan diingini oleh jiwa manusia yang bersih. Kalau jiwa ni jiwa yang murni, sifat yang luhur, dan hati yang sejahtera, akal yang tidak diselaputi dengan perkara-perkara buruk, akal yang salim, akal yang baik, mesti ada keinginan benda-benda yang baik-baik saja. Thayyibat ni ukuran mudah, akal kita boleh menerima pada logik akal, nampak dah. Kalau benda tu tengah bola dah tayyib lah. Nah, akal kata saya kembali ni. Tak ada liu. Nah, main di syahiyah, tak ada liu. Tak terdia sikit abuk main dengan barang bola ni. Dek mana? Nasi biryani. Tapi bola dah. Ayah kau tak makan dah. Sebab itu tayyib ni dia nilai yang sangat tinggi lah. Tayyib atau tayyibat sama lah. Halalan tayyibat tu maknanya kalau nasi ni daripada beras, tak nak jadi nasi ni boleh makan lah, dia halal. Tapi bila basi, musuh manga, tak boleh makan dah, tidak tayyib dah. Makan boleh, tidak kata makan nasi basi dosa, tidak dosa lagi. Tapi dia tidak tayyib, boleh jadi cerah perut, senak perut. Senak perut. Itu Islam. Bukan setakat benda halal lagi baik. Thayyibat. Dasarkan ayat-ayat ini hukum hakam makanan dan sesuatu halal haramnya tertegak di atas 3 prinsip.
Jadi kita akan bicara ke data 3 prinsip. Di antara prinsip-prinsip besar nak kenal pasti mengenai halal, mengenai haram. Islam ni bagi dasar, bagi prinsip. Ini hebat Islam. Pada menilai ukur situ lah. Kena masuk dengan prinsip, dengan kaedah halal. Kalau Islam nak royak belaka semua jenis buah ni royak sosok berkali Quran bukan 30 juzuk, kena 100 juzuk. Buah durian itu halal, buah langsak itu halal, buah mu'tad itu halal. Nak royak tu tak? Tak, dia royak dasar ya. Binatang pun dia tak royak sosok, royak dasar. Kerana royak sosok nyanyo lah dah. Penatlah kita nak baca Quran terlalu mahnyuk, beratlah. Ular saja pun jenis ular. Nah, ular tu ular ni, ular lagi, ular lagi, macam-macam. Jadi dia royak dasar-dasar. Begitulah apa yang dimaksudkan oleh ayat Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak cuai dalam Quran segala keperluan hidup manusia. Kami royak belaka. Nah, nak roti cana tu royak, nak kereta tu royak, nak jalan tu royak, kapal tubal lagi motor royak. Royak ke royak dasar prinsip. Ada belaka prinsip. Bukan orang satu-satu, prinsip. Jadi dalam bab pemakanan pun royak prinsip-prinsip, dan kita akan bicara nanti 3 prinsip asas untuk menilai makanan ini halal ataupun haram. Termasuk makanan ini ialah minuman yang kita akan bicara insya-Allah di minggu-minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbala.